الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. Yang dihormati tuan-tuan imam, jawatan kuasa surau, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya marilah kita sama mengaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah berikan kita kekuatan dan juga nikmat untuk sama-sama berkumpul di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu antara salah satu kita menjadikan kelebihan di atas kiri kita. Boleh kita letakkan satu yang dipanggil, kita letakkan satu kekuatan di dalam masa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tengok dan nilai masa kita dengan umum, kalau kita bahagi masa dengan Tuhan, iaitu kita solat, baca Quran dan sebagainya, mungkin dalam beberapa minit sahaja, ataupun tak sampai 1 jam, lebih kurang macam itulah. Itu pun alhamdulillah menjadikan kita salah satu kaedah semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab kita sentiasa selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu tiket untuk kita dapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terusnya mendapat ketenangan di dalam setiap apa yang kita lakukan, insya-Allah. Seperti mana yang telah kita sama-sama kongsikan pada sebelum ini, insya-Allah kita akan masuk pada hadis yang berikut berkenaan dengan hadis-hadis akhir zaman, iaitu disebutkan pada hadis berkenaan daripada Miqdam bin Ma'dakir radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku. Maka ia berkata, pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah, iaitu Al-Quran sahaja. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan, dan apa yang ia haramkan kami haramkan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berkenaan dengan ketika mana dekat dengan akhir zaman kita, iaitu disebut oleh baginda Nabi SAW yang disyarah oleh para ulama dalam kitab Sahih Bukhari, iaitu berkenaan dengan orang yang akan muncul pada waktu itu, iaitu orang yang tak suka hadis. Dalam kata lain, iaitu dia hanya percaya pada Quran tapi tak percaya pada hadis. Ada tak orang macam ni? Memang ada lah. Aku kadang-kadang pergi tengah-tengah kuliah lah, ada setengah-setengah tempat surau tu AJK lah, tapi ni dah lama lah, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan orangnya dah bertobat lah. Dia kata apa? Ustaz, nanti kalau nak cerita hadis yang biasa-biasa je, yang biasa orang dengar, hadis yang tak biasa orang dengar jangan sebut Ustaz, nanti jadi fitnah. Kok jadi fitnah? Hadis kok boleh jadi fitnah? Pelik pula. Ini ada, memang ada. Tapi kat sini tak ada lah. Dekat Bandung banyak. Ada orang macam ni, memang ada. Ada yang jenis percaya Quran je, hadis tak percaya, ada.
Yang percaya hadis ada, tapi tak semua hadis dia percaya pun ada. Sebab tu ada dalam kitab hadis Bulughul Maram. Cerita ni hadis berkenaan hukum-hukum fiqh aja. Tapi ada beberapa buku yang dia separuh hadis tu dia kata sahih, separuh hadis dia kata tak sahih. Itu lagi pening tu. Itu kitab Bulughul Maram, kitab hadis berkenaan dengan hukum-hukum fiqh. Tapi dia punya penjelasannya separuh kata hadis ni separuh hadis sahih, separuh lagi tak sahih. Dia pening kepala ni tu. Separuh baju jual secara contohlah ni aku punya cara. Separuh badan tak jual, separuh badan sewa. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Contohnya sewa kereta ataupun sewa motor. Separuh motor tu kita sewa, separuh motor tak boleh sewa. Macam mana takkan nak potong motor tu? Contohlah. Ini tak boleh. Dia dalam syariat hadis sahih Nabi pernah menyatakan, aku hanya tinggalkan dua benda je, iaitu Quran dan yang kedua hadis. Dan hadis inilah yang akan melengkapkan Al-Quran. Ini na'udzubillah. Ini memang ada. Dan memang muncul akan ada orang yang macam ni sebab dia tak percaya pada apa yang Nabi SAW turun dan tekankan satu-satu bab sebahagian dalam hukum. Keterangan hadis tersebut iaitu lelaki yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah seorang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Ia hanya percaya kepada Al-Quran sahaja. Sekarang ni kalau kita tengok ada kelompok yang tak suka dengan hadis dalam banyak sudut lah. Di sini kalau dekat Malaysia ni aku tak tahulah ada lagi tak. Tapi sebelum PKP dulu ada. Namanya Sister in Islam, SIS. Dia golongan kelompok ini dia ambil kaedah yang dipanggil hak asasi manusia. Kalau boleh semua benda dia nak sama semua. Harta pusaka lelaki perempuan kena sama. Macam tu. Tak boleh lelaki lebih. Kenapa? Yang jaga mak ya aku, orang itu. Macam tu lah. Orang lanang apa yang kau tahu? Sepatutnya harta pusaka orang perempuan yang dapat lebih. Yang lebih macam tu. Dia dah guna cara logik akal lah. Jadi dia tak guna kaedah. Padahal faraid ni ada dalam Quran, adalah hadis. Tapi Quran tak mana. Ni dua-dua dia tolak. Ada golongan macam ni. Jadi kalau jumpa orang macam ni jangan gaduh lah. Dia nak menang aja. Bahkan golongan orang macam ni orang yang pandai-pandai. Yang peguam nak lawan hukum je nanti. Baginya hadis tidak perlu untuk dijadikan sumber. Golongan ini tidak syak lagi telah terkeluar dari ikatan agama Islam. Jadi ulama kata kalau ada yang golongan kelompok yang macam ini, kebiasaannya pandangannya tak boleh kita ikut. Kenapa? Sebab dia dah keluar daripada kaedah asal yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata pegang pada dua benda. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Kalau kita nak kaitkan Quran ni wahyu daripada Allah, perantaranya siapa? Ya Nabi juga. Hadis siapa? Ya Nabi juga. Sebab itu hadis ini Allah letakkan garis panduan. Ada kaedah ketika mana yang disebut dengan sunnah. Sunnah pun kita boleh panggil kepada hadis. Tetapi ada juga yang disebutkan kaedahnya hadis yang Nabi SAW ataupun sunnah yang Nabi tinggalkan. Ada beberapa yang disebut dengan kaedah. Ketika mana sebagai panduan yang pertama ada sunnah ataupun hadis yang Nabi SAW dikhususkan seorang saja. Ada yang disebut sunnah ketika mana itu adalah yang disebut sunnah muakkad. Yang Nabi SAW sentiasa buat dan boleh kita niatkan sebagai sunnah.
Dan bahkan ada yang disebut dengan sunnah ini sebagai sunnah yang jadi hukum, iaitu wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh. Itu yang disebut dalam sebagai syariat kita. Tak semestinya semua sunnah Nabi kita kena wajib ikut. Ada yang tak boleh. Dia wajib untuk Nabi saja, yang dipanggil Al-Khasa'is. Ada disebut dalam kitab. Al-Khasa'is ni apa maksud dia? Sunnah yang kita memang tak boleh ikut, khusus bagi Nabi. Contohnya apa? Nikah 11. Ada kat sini yang nikah 11? Ada arkamnya. Sini tak ada. Orang kita kalau mengikut kaedahnya, nikah 11 tak boleh. Kita himpunkan si isteri sampai jadi 11 tak boleh. Bahkan kalau jabatan agama pun, nikah serentak 2, contohlah ni contoh. Kalau nak nikah serentak 2 pun tak boleh. Dan nikah dalam satu masa, seorang-seorang boleh. Contohlah kalau gelojoh sangat nak nikah beramai kan. Aku nak nikah 4 ustaz, boleh tak aku nak nikah serentak? Sebut nama 4-4, dengan mas kahwinnya RM300 tunai, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Itu gelojoh sangat tu. Maknanya nak tunjukkan bahawa ada hadis yang boleh kita ikut, maknanya sunnah Nabi yang boleh kita ikut, ada yang tak boleh jadi hukum, iaitu hukumnya khusus pada Nabi SAW. Apa lagi? Di dalam kitab Al-Khasa'is, iaitu Nabi dia wajib sembahyang sunat tahajud. Kita wajib tak? Tak wajib. Sunat saja. Tengok kan ada beza tu. Dan itu antara kaedah-kaedah yang sebenarnya hadis ini dia melengkapkan semua dalil yang ada dalam kaedah syariat di dalam Quran yang kita baca. Sebab itu Quran ni kadang-kadang ada yang dicerita penuh, ada yang tak cerita penuh. Contohnya dalam bab sembahyang tak cerita sembahyang ada 5 waktu, tak ada. Yang lengkapkan mana? Hadis. Sebab tu tak boleh kita ambil hadis separuh je. Separuh lagi tak boleh, jangan. Tak boleh macam tu. Maka hadislah yang berfungsi untuk memperincikan isi dan kandungan serta kehendak ayat-ayatnya serta menghuraikan dan menerangkan yang muskil. Oleh kerana itu syariat tidak akan sempurna kalau hanya dengan Al-Quran sahaja, tetapi ia mesti disertai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam kaedahnya syariat ni kita kena pegang semua. Kita tak boleh pegang syariat aja, usuluddinnya kita letak nombor 2, nombor 3, tak boleh lah. Kena serentak. Kita sembahyang ni syariat. Untuk apa? Kerana Allah. Kerana Allah tu usuluddin lah. Ataupun tasawuf lah. Umpamanya macam tu lah. Kita syariat kena ada tasawuf dengan usuluddin sekali lah. Disebut oleh para ulama, siapa yang ada berpegang hanya dia tinggikan syariat aja, maka dia fasik. Fasik ni dia ada dosa yang dia buat. Tapi siapa yang pegang usuluddin tasawuf aja semata-mata, dia pegang dia tak nak kuatkan syariat, maka dia dipanggil zimmi. Kafir zimmi. Sebahagian daripada kepercayaan dia tak percaya pada Tuhan yang satu. Kenapa? Sebab kadang-kadang teori orang yang hanya pegang pada tasawuf, hakikat, makrifat, dia kadang-kadang kalau tak khusyuk, tak sembahyang pun tak apa. Ini berlaku kan. Sebab tu kena pegang dua-dua, kena pegang Quran hadis. Tak boleh kita awaluddin ma'rifatullah aja, iaitu hanya kita letakkan satu kaedah. Awal pengenalan agama adalah mengenal Allah. Itu betul lah tu. Kita nak kenal Tuhan, memang kita kenal daripada awal, tetapi jangan kita lupa ada kaedah syariat yang diamanah dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya iaitu pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Maknanya sampai satu masa akhir zaman lah. Zaman tu zaman kita lah.
Akan ada waktu penyakit akan keluar yang tak pernah ada zaman Nabi, tapi zaman dulu ada. Mungkin begitu. Sahabat bertanya, apakah penyakit umat-umat terdahulu itu? Nabi SAW menjawab, penyakit itu ialah terlalu banyak seronok. Ini yang pertama. Yang kedua, terlalu mewah, menghimpunkan harta sebanyak mungkin. Zaman kita apa yang tak seronok, semua seronok. Tapi kita kena ingat, makin banyak teknologi moden, makin banyak benda yang kita tak boleh jangka. Apa dia? Kalau kita tengok, kebanyakan doktor yang buat kajian, budak-budak zaman sekarang banyaknya yang ada penyakit yang dipanggil autism. Autism ni secara keseluruhan tidak ada kajian penyebab utama, tak ada. Penyakit budak boleh buat komunikasi dua hala. Apa maksudnya? Kalau kita tanya dengan budak tu tak boleh jawab dan dia tak nak tengok muka kita. Budak ni ada tak? Ada, memang paling banyak macam cendawan tumbuh doktor kata. Punca utama tak jumpa. Ini penyakit yang tak ada zaman dulu. Ada tak zaman autism? Tak ada. Jarang jumpa kalau penyakit yang pelik-pelik zaman dulu tak ada. Antaranya doktor kata apa? Kebanyakan budak yang biasa jadi macam ni, walaupun daripada kecil boleh kita kesan, tapi sebenarnya kebiasaannya dia berlaku apabila mak bapak dia tak nak ajar anak, susah. Tak nak bercakap, tak nak bagi anak bising, dia bagi handphone. Tak nak bising, bunyi, bercakap sana, bercakap sini, dia bagi iPad. Macam tu lah. Kalau budak tu dengan komunikasi dengan handphone ni lah. Ni, handphone ni. Bila dah tak boleh nak bercakap dengan orang lain, dia main handphone, dia ketawa dengan handphone. Aku dah jumpa banyak budak-budak macam ni. Sebab apa? Handphone. Dan akhirnya doktor akan bagi tahu anak tuan ni, anak puan ni dia kena mild autism. Mild autism ni dia tak boleh nak bergaul lah macam ni. Ini betul lah. Cuma ini kajian antara salah satu penyebab je. Penyebab lain, penyebab utama tak ada sebab lah. Ni kena hati-hati. Sebab itu Nabi kata apa? Banyak sangat seronok pun tak boleh. Sebab itu kita kena ada had. Kayu ukur orang yang hebat ataupun orang yang tenang hati dia bukan pada harta. Sebab itu kalau kita tengok orang yang banyak harta, kadang-kadang iwak gerai orang isu mangan. Orang yang kaya banyak, duit banyak, pangkat tinggi, tapi ikan kering pun tak boleh makan. Penyakit dia banyak. Nak makan dia, Kang darah tinggi pula. Macam-macam penyakit dia akan fikir. Kang keluar ni, makan ni sakit ni. Makan durian, darah tinggi. Makan udang, gaut. Semua benda tak boleh makan lah. Macam tu lah. Belum makan lagi dah cakap macam tu. Macam mana tak jadi? Ini dia punya ujian akhir zaman. Seterusnya, tipu dalam harta benda dunia. Ini pun banyak juga lah. Asal urusan kerja pun menipu. Masuk kerja lewat, dia kata dia masuk kerja awal. Ini pun satu lah. Ini banyak aku jumpa. Kadang-kadang masuk kerja pukul 8 bagus tu. Pukul 7.30 belum orang masuk, dia dah masuk pukul 7 pun ada. Dia pancekat, dia keluar pergi niaga pasal malam. Ada. Masuk kerja awal pukul 7, keluar pukul 10, sambung pergi bisnes tempat lain. Ada. Ini na'udzubillah. Ini kaedah tipu dia kan ada situ. Sebab itu fatwa sekarang kena bayar zakat pendapatan. Zakat pendapatan ni zakat gaji dia panggil. Dalam kaedah mazhab, 4 mazhab tak ada disebut zakat pendapatan. Zakat gaji tak ada dalam mazhab kecuali qaul mazhab Maliki.
Maknanya kalau kita dengar zaman sekarang ni ada majlis ataupun pusat pungutan zakat ke, lembaga zakat ke, majlis zakat ke semua, dia meletakkan supaya kita membayar zakat gaji. Kenapa? Macam tu tadi lah. Kau 12.5 ambil anak sekolah. Macam tu lah. Kadang keluar cepat, balik cepat. Semua ni sebab apa? Kita nak bersihkan harta daripada kita ada mungkin unsur tipu dalam kerja. Nak bersihkan apa? Bersihkan daripada harta yang tak boleh kita jangan masukkan dalam anak isteri kita, dalam badan kita yang menjadi al-tabawa maq'adah. Kita akan tempah sudut daripada daging tubuh badan kita untuk dibahan bakar api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni na'uzubillah. Dan kadang-kadang ada harta banyak pun susah, tak ada harta pun susah. Ada banyak harta, meninggal matinya berebut. Kadang-kadang ada agama serbannya pun tertanggal, nak berebut harta pusaka. Ini na'uzubillah. Ini banyak berlaku lah. Kadang-kadang belum bapaknya mati dah minta tukar nama dulu. Pak, nanti kita tukar nama cepat-cepatlah, nanti apa-apa urusan senang. Tukar nama lah bapaknya dia halau. Ini na'uzubillah, anaknya. Ada berlaku lah. Dan kadang-kadang banyak berlaku juga bila dapat harta tanah lah lagi-lagi, tanah lot dapat 2 ekar, bergaduh dengan adik-adik, kenapa batu sepadannya nampak macam aku punya kecil, dia lebihkan batu sepadannya, dia ambil lebih tanpa hak lah. Ini na'uzubillah. Itu sebab orang dulu kata jangan makan tanah orang, mati tak cukup tanah. Betul ke? Betul. Dan aku kadang-kadang jumpa jenis orang yang mati, kadang-kadang waktu ukur, biasanya kita ukur jenazah ni nak tengok kain kapannya waktu selepas dia meninggal, sebelum mandi tu kita ukur. Biasanya memang tak berlaku, jarang berlaku yang pendek lah. Kita akan ukur siap-siap lebihkan daripada waktu panjang kita ukur, waktu tengah sebelum dimandikan. Bila waktu dah tengah nak masuk, kita dah mandi, nak kapankan, kain kapan tak cukup. Ini berlaku. Aku pernah tengok. Tanya tukang potong kain kapan ni betul. Kau ukur tadi, betul kan? Aku dah lebihkan lah pula tu. Memang kena lebihkan sebab kita nak wujudkan tu kan. Potong sekali lagi, sama juga. Jangan cakap banyak. Ikat aja. Ada yang kat dalam kubur pula, kuburnya tak muat. Ada tukang kubur, kau ni betul kau ni. Gali ikut ukuran masa ikat kain kapan tu betul. Disiap lebihkan lagi. Sama juga alasannya. Kali kedua, besarkan sikit, masuk tetap sama. Lalas, kali ketiga, masukkan aja tulangnya, empitkan. Tak apa, nak buat macam mana? Senyap, jangan banyak cakap. Ini berlaku ya. Allah tak tunjuk dekat dunia sebelum mati, Allah tunjukkan masa mati. Ini berlaku. Itu orang dulu cakap betul ya. Masih orang dulu. Sebab itu orang punya petua zaman dulu kadang ada yang betul, cuma dia tak boleh kaitkan dengan kaedah hadis. Sebab orang dulu ni mana apa hadis sangat. Sebab itu jangan kita mudah tanya orang kampung, kau sembahyang hadis apa? Mana dalilnya? Jangan, itu kita yang bodoh namanya tu. Kita tahu hadis tapi tanya orang kampung, mana dalil kau sembahyang? Dia tak tahu. Orang dulu dia ikut orang yang belajar, yang kita belajar dulu dengan dia. Kita tak cakap kita belajar terus dengan Nabi. Siapa yang cakap belajar terus dengan Nabi itu menipu tu. Maknanya kita belajar dengan guru sampai guru lain. Itu je lah kemampuan orang dulu macam tu. Macam tu lah. Dalam kaedahnya, berkait dengan hadis tadi yang Nabi SAW sebut, Nabi kata zaman yang kamu akan tengok, yang kamu takkan jumpa. Nabi kata pada sahabat, iaitu banyak orang mula nipu-nipu dan banyak orang kumpul harta berebut-rebut dengan cara menipu. Cara macam ni ya. Saling memarahi, hasut menghasut sehingga jadi zalim menzalim. Saling marah ni maknanya kadang-kadang kita ni susah nak kawal ego dan juga emosi. Itu maksudnya.
Zaman sekarang orang pergi surau, pergi masjid bergaduh tu biasa. Zaman sekarang gaduh, pergi surau, pergi masjid tu biasa. Orang dulu jarang lah berlaku. Jarang lah. Aku pernah tengok dekat video mana, masuk WhatsApp tak silap aku. Lepas sembahyang, jemaah antara jemaah lah, tersenggol ibu jari kaki tu, jempol kaki tu. Itu pun dah bergaduh. Engkau ni jalan baik sikit lah. Lebih kurang macam tu lah jawabnya. Senggol jempol kaki je tu. Itu pun dah bergaduh. Ada yang punca gaduh apa? Salam tak tengok muka. Pun jadi gaduh. Pening betul lah. Zaman sekarang ni pening. Sebab tu ni semua ni kalau salam tengok muka. Dia jadi gaduh ni. Dia jadi betul ni. Ada satu kes ni aku tak tahu lah. Aku dah cerita belum. Jawatan kuasa dengan Pak Imamnya tak masuk grup. Ni geng 404 ni agaknya. AJK dengan Pak Imam tak satu kepala. Ni ada satu tempat kat Temerloh tak silap aku. Ni masuk report Yang reportnya Bengali. Tukang polisnya reportnya Bengali. Kenapa? Tengah-tengah sembahyang asar tak silap aku. Ni aku dapat dengar daripada pejabat kadis ni. Tengah-tengah nak sembahyang dah qomat, AJK di belakang agaknya tengah berborak, tak tahu cakap pasal apa. Pak Imam tengok, ni mesti ngumpat pasal aku ni. Dia angin, belum angkat takbir, dia tunjuk buntut lu. Siap tunjuk underwear-nya tu. Na'uzubillah. Dia buka, tunjuk kat belakang AJK. Dia terkejut semua, betul masjid tu ya. Lelas, tiga-tiga Pak Imam dengan AJK-nya kena warren lah, buat siasatan lah. Tengok. Yang bergaduh ni bukan orang masjid, luar surau dah. Di dalam masjid, dalam surau pun ada. Na'uzubillah. Ni berlaku lah. Sebab itu kita ni kena ingat lah. Kita pergi masjid, pergi surau, kita kena ingat yang kita pergi ni rumah Tuhan lah. Rumah Allah. Kadang-kadang sebab itu kita nak pergi haji pun ego kita masih kita bawa. Pangkatnya bawa, marahnya bawa. Pergi haji, pergi umrah lagi lah tu, kena ingat tu. Kadang, ni pengalaman dengar orang cerita lah. Kadang buka suis bilik satu bilik tu kita bukannya kenal semua kan. Buka lampu, suis lampu pun bising lah. Aku pak ngorok lagi. Dia marah orang buka suis lampu tu. Macam tu lah. Itu lah. Sebab itu dalam kaedah surah Al-Hajj mengatakan fajtanibur rijsa minal awthan. Kita kena jauh kalau tengah buat haji, buat umrah, lagi-lagi kita dalam sembahyang masjid, sembahyang surau ni. Perkataan tu kena jaga. Jangan cakap keluar benda-benda yang mudah cepat kita singgung hak orang. Ataupun cepat kita buat orang marah. Itu salah satu. Wajtanibu qaulaz zur. Lagi-lagi kita nak cakap menipu pun jangan. Itu kena hati-hati. Keterangan penyakit-penyakit yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW telah banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin pada hari ini. Ini memang kita dah jumpa dah, memang dah berlaku. Zaman sekarang banyak penyakitnya, penyakit cepat marah pun ya, betul lah. Sebab kenapa kita makin banyak teknologi, makin banyak kita jumpa yang pelik-pelik dan makin banyak penyakit yang kita sebut dengan penyakit marah. Penyakit marah ni penyakit sampaikan ke tahap ada dipanggil penyakit MDD. Tahu apa MDD? Kalau dalam kajian psikologi dipanggil mental depression disorder. Aku tak pandai sebut betul, aku orang Jawa, aku sebut je lah tadi lah. Penyakit yang dipanggil MDD ni banyak sama ada stres, tekanan ataupun sekarang ni diletakkan nama sedap sikit supaya orang tak takut lah. Nama dia apa? Anxiety. Kan dengar tak takut kan? Anxiety sedap namanya. Padahal penyakit tu sebahagian daripada penyakit orang gila. Kenapa? Sebab kita kawal penyakit yang ada dalam badan. Penyakit apa? Penyakit hasut, penyakit dengki, penyakit ni, penyakit tu. Tanda-tanda penyakitnya apa? Tanda dia debar-debar. Pak maring kondangan urung tekan kono wis. Belum sampai tempat kondangan dah rasa debar-debar. Pergi majlis tahlil debar. Pergi sembahyang jumpa orang ramai berdebar-debar.
Penyakit apa? Penyakit mental. Zaman dulu ada tak? Zaman dulu tak banyak orang kena. Itu penyakit tu. Yang zaman dulu ada, zaman dulu tak banyak, tak ada istilahnya. Zaman sekarang ada. Dan kalau kita tengok orang yang banyak marah ni, dia penyakit salah satu penyakit yang ada pada orang tersebut. Di sana sini kita melihat penyakit ini merebak dan menjalar dalam masyarakat dengan ganasnya. Dengan kekosongan rohani itulah mereka terpaksa mencari dan menimbun harta benda sebanyak-banyaknya untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi kebiasaannya orang yang ada penyakit-penyakit terlalu tamak, suka menipu, untuk apa? Tujuannya adalah untuk kumpulkan harta supaya dianggap harta itulah menjamin untuk ketenangan hidup. Sebab itu had untuk kayu ukur kepada orang yang sihat, orang yang tenang adalah bukan semata-mata pada harta, tetapi adalah semata-mata kerana Tuhan. Sebab itu orang dulu anaknya 15, satu mak satu bapa. Anaknya 10, satu mak satu bapa, makannya ubi kayu je. Betul tak? Orang dulu makannya nasi dengan ikan kering aja. Tak ada ikan masak kari, ikan masak asam, ikan masak tak tahu, aku tak tahu nak sebut lah. Zaman dulu macam tu kan? Itu macam tu lah. Dan ini antara yang disebut oleh baginda Nabi SAW, penyakit-penyakit yang tak pernah jumpa akan muncul, termasuklah tak kiralah apa-apa penyakit rohani ataupun penyakit jasmani, dan itu antara yang kita perlu jaga dan hati-hati supaya kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu penyakit mental antara yang punca zaman sekarang ini tak banyak, tak cukup, tak ada harta. Itu punca. Tak ada duit, tak cukup harta, rasa macam hidup sempit sebab tak ada duit. Itu penyakit, salah satu penyakit utama. Sebab tu kan PKP itu yang paling banyak orang telefon Pusat Kaunseling Negara, lebih kurang 138,000. 138,000 orang waktu PKP gila sebab tak ada harta. Kenapa? Berhenti kerja, tiba-tiba duit daripada 12,000 jadi 1,000 pun tak cukup. Hutang banyak. Itu kan punca daripada harta. Selalu dapat masuk kerja tipu. Tipu apa? Tipu klaim. Tiba-tiba dah tak boleh nak tipu, dia tak masuk. Macam tu. Itu lagi gila. Itu namanya gila babi tu. Macam tu. Orang kalau kerja yang macam ni, dia bukan kerja yang betul-betul lah. Ini kena hati-hati. Sebab itu ramai berlaku main judi waktu kerja, waktu rehat main judi sebab nak cari duit part time. Ada. Aku pernah jumpa satu tempat kerja yang pernah aku pergi, waktu rehat dia main carrom, main dart, entah apa-apa main, tapi dia buat part time. Cara macam mana? Judi. Kalau kau menang, semua kena belanja dia. Letak duit. Part time waktu rehat. Dia dapat duit banyak main judi. Tengok. Dia anggap, dia kata apa? Ini biasalah ustaz. Ini kan kita suka rela. Memanglah awalnya suka rela, dan menang dia semua sakit, paksa rela nak bayar balik. Ada kan berlaku? Waktu rehat main carrom, kalah bayar semua. Judi tu. Anak. Ni tipu muslihat. Setan dia nak bagi nampak benda tu cantik kan. Bunyi dia pun ditukar jadi sedap. Arak jadi apa? Kasbek kan sedap nama tu. Arak kan? Jadi apa? Wine. Jadi apa? Macam-macam nama aku tak pernah sebut dah. Semua benda tu ditukar jadi supaya apa? Kita boleh terima jadi nampak tak berdosa. Duit rasuah dipanggil gubal wal haram. Kan tak takut nak dengar. Gubal wal haram. Rasuah. Macam tu lah. Ni na'udzubillah. Mudah-mudahan perkongsian hadis yang berkenaan dengan hadis yang pertama daripada kaedah yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan anti hadis, dan juga yang disebutkan ketika mana yang disebut berlumba-lumba dengan harta dunia
dan juga berkenaan hadis penyakit-penyakit umat terdahulu ini menjadikan salah satu muhasabah untuk diri kita dapat berhati-hati di dalam setiap apa yang kita letakkan. Sebab itu kita kena jadikan lampu isyarat tu sebagai panduan kita. Kita hidup ni ada lampu warna hitam. Oh, hitam tak ada lah. Hitam tu syiar. Ada lampu merah, kena jangan buat. Ada lampu hijau boleh buat, sembahyang kena buat. Zakat kena bayar. Kuning kena hati-hati. Apa benda yang kita was-was jangan buat. Itu kena hati-hati tu. Jangan semua lampu hijau je tak boleh. Kita kena hidup ni kena tengok lampu isyarat tu. Supaya jadikan amal ibadah kita tenang. Bila kita dah makan harta haram, amal ibadah macam mana? Sembayang pun dia jadi was-was. Aku tadi sembayang betul ke tak? Itu je dia. Sedangkan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Ikam kata, tak payah fikir kau. Sembayang-sembayang je, tak payah fikir. Ibadah je, mana mungkin Allah nak natijah takdir kau sembayang, Allah takdirkan benda yang tak baik. Macam tu. Sembayang aja. Yang kita tasawuf sebut. Tak payah fikir lebih. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok orang yang tak tenang ni, kita tengok apa yang dia punca. Banyak punca lah. Dan sebab itu kadang-kadang walaupun kita ni handphone ni perlu, tapi waktu makan jangan main handphone. Budak-budak sekarang aku tengok kat restoran mak bapak pun main handphone. Tengah makan tu. Aku kecil besar tengok, sakit mata lah. Perasan tak tengok kedai makannya. Mak bapak, anak semua tengok handphone. Tak ada bercakap. Ini bahaya tu. Minta maaf sebut halang-halang tu kau bagi terus. Sebab ini bahaya. Benda yang akan hilang seni dalam rumah tangga, tenang dalam kita berkomunikasi antara dalam keluarga. Dan penyakit ini yang tak berlaku zaman Nabi, tapi berlaku zaman Nabi-Nabi dulu yang akan timbul. Kenapa? Sebab zaman Nabi dulu lagi hebat daripada kita. Ni semua ni tak ni. Sebab tu dalam kisahnya zaman Nabi dulu, kereta motor terbang tu dah ada, kita belum ada lagi. Sebab tu penyakit dulu banyak keluar. Yang Nabi zaman Nabi tak ada lagi, Nabi kita lah. Kita dah muncul lah, walaupun kereta terbang tak ada lagi. Tapi penyakit-penyakit tu keluar. Ni na'udzubillah. Mudah-mudahan kita menjadikan agama Islam itu sendiri, sebagai salah satu had untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga untuk kita jauhkan daripada penyakit-penyakit umat terdahulu. Penyakit terdahulu ni ada dua, satu rohani dan yang kedua fizikal. Penyakit yang keluar daripada tubuh badan itulah kesan daripada rohani dan otak kita yang guna dengan cara yang tidak betul. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita salah satu kekuatan dengan kaedah agama ibadah kita, itulah pendinding kita yang kuat daripada penyakit rohani dan juga daripada penyakit fizikal, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk daripada kelemahan aku sendiri. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma layyin qulubana kama layyanta li Daud al-hadid bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.